Salam sejahtera warga Sutas yang dikasihi sekalian. Walaupun kita masih menghadapi cabaran COVID-19, program Nilam sekolah kita tetap diteruskan. Murid-murid bukan sahaja perlu belajar dari rumah, malah boleh mengambil peluang pandemik ini untuk membaca dari rumah. Murid-murid sekalian, kita semua tahu bahawa membaca jambatan ilmu, menambah pengetahuan kita agar tidak ketinggalan zaman. Kita boleh membaca apa-apa buku sahaja dalam bahasa apa sekalipun, malah kini e-book mudah diakses dan boleh dibaca di mana-mana sahaja. Maka ambillah peluang ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu. Saya berharap semua warga Sutas dapat membaca sekurang-kurangnya 20 minit setiap hari. Sifat membaca amalan mulia yang harus dijadikan budaya setiap warga Sutas. Dengan ini, saya merasmikan program pembukaran dan kempen Sutas Dekad Membaca 2021. Marilah kita membaca buku. Sekian. Selamat datang ke majlis perasmian pembugaran Nilam 2021 dan kempen Sutas Dekad Membaca. Nilam, Nadi Ilmu, Amalan Membaca merupakan program Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid. Sejak 2017, program Nilam yang sedia ada telah ditambah baik. Sehingga kini, program Nilam telah diberi nafas baru sesuai dengan perkembangan semasa. Objektif Nilam dapat memupuk minat membaca dalam kalangan murid sekolah, membantu proses pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan literasi maklumat dan digital, menggalakkan penglibatan semua dalam pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum, menggalakkan penglibatan komuniti setempat, pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan. Program Nilam yang ditambah baik, gabungan aktiviti pembacaan, kuantiti dan kualiti bahan, aktiviti penggayaan, peningkatan pengetahuan dan kemahiran selepas pembacaan, pelbagai bahan boleh dibaca termasuk bahan buku dan bahan bukan buku. Bahan bacaan. Bahan buku terdiri daripada buku berbentuk fizikal seperti buku fiksyen, buku bukan fiksyen. E-book boleh dibaca di rak buku maya. Bahan bukan buku seperti bahan bercetak, jurnal, laporan, majalah, komik, poster, katalog dan buletin. Manakala bahan bukan bercetak seperti kit pembelajaran, video klip, CD perisian pendidikan dan e-bahan pembelajaran. Berikut merupakan contoh-contoh bahan buku fiksyen dan bahan buku bukan fiksyen. Bahan bukan buku, bahan bercetak. Bahan bukan buku, bahan bercetak.
Bila boleh dilaksanakan? Pelajar-pelajar boleh melaksanakan di sekolah sewaktu PSS, waktu rehat, waktu perhimpunan, waktu PDP dan program-program anjuran sekolah atau masa yang sesuai di luar waktu persekolahan. Berikut merupakan pengiktirafan bintang untuk sekolah menengah dari peralihan sehingga tingkatan 5. Syarat-syarat untuk menyertai program nilam. Pelajar-pelajar boleh membaca salah satu atau kedua-dua bahan buku dan bahan bukan buku. Cara-cara perekodan menggunakan IQ Nilam. Program dalam talian nilam atau IQ Nilam 2021 telah diperkenalkan bagi menggantikan penggunaan buku rekod nilam. Log masuk menggunakan ID delima pelajar masing-masing. Isikan ruangan item dengan maklumat yang berkaitan seperti berikut. A. Maklumat bahan bacaan, tajuk buku, pilihan bahasa, tahun terbitan, pengarang, penerbit. B. Jenis bahan bacaan, buku fiksyen, buku bukan fiksyen, bukan buku seperti artikel, majalah, brosur, komik dan sebagainya. Bahan digital, sila kopi link URL pautan digital library. Rumusan, aktiviti penggayaan dan aktiviti lain-lain jika ada. C. Setelah selesai mengisi, anda perlu klik butang simpan. Itu sahaja. Selamat membaca. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azri Hidayat. Sebagai pelajar yang menuntut di tingkatan 5, saya berasa amat teruja sekali akan keluaran catatan memoir yang bertajuk Kembara ke Angkasa, karya Dato' Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri. Meneliti semua novel yang pernah saya baca, saya memilih novel ini berdasarkan keunikannya. Terdapat perbandingan yang sangat jelas antara buku novel ini dengan buku novel tokoh-tokoh yang lain. Kebanyakannya elemen-elemen persahabatan, kekeluargaan, semangat cita-cita yang tinggi dan yang paling penting sekali, semangat patriotisme yang tinggi dalam diri untuk menjulang nama negara ke pentas dunia. Catatan memoir terbitan Angkasawan Communication ini telah menarik minat ramai pembaca, khususnya dari golongan belia dan remaja yang mempunyai impian dalam hidup mereka. Cerita ini bermula apabila pada ketika itu Syekh Muzaffar bekerja sebagai seorang doktor ortopedik di sebuah hospital mendapat risalah dan notis tentang program pendaftaran menjadi angkasawan negara anjuran ruang angkasa negara. Cerita ini bermula apabila beliau menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran sepanjang program ini berlangsung. Namun, pada akhirnya, beliau berjaya menjadi angkasawan pertama negara dan mengalahkan kesemua 894 kandidat dan calon sepanjang program ini berlangsung. Jadi, saya mengesyorkan kepada anda semua untuk membaca buku ini kerana terdapat beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya, kita tidak seharusnya mudah berputus asa apabila menghadapi segala rintangan dan cabaran agar berjaya pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hello everyone, my name is Tiara Banu Muhammad Sugumaran and I am a Form 3 student from SMK Sungai Kertas. So today, I would like to share with you guys a book that I've just recently read. So, as a teenager and a student as well, we want something thrilling and fun to fill up our days, such as doing things that we like, or we call it as hobbies. Speaking of hobbies, my hobby is to listen to music and read books. So, as I'm looking for the perfect book to read, I found this A Good Girl's Guide to Murder book by Holly Texan. So, this book is about a closed case and an A-grade student. So, 5 years ago, there was a schoolgirl named Andy Bell, or Andrea Bell to be exact. She was told to be murdered by her boyfriend, Sarah Singh. Everyone in town believed he did it. The police, his teachers, his friends, they all believe it.
except for this A grade student, which is Pippa. Pippa Fitz Amberby. With the help of Sal Singh's younger brother, which is Ravi Singh, they decided to look for justice for Sal Singh and prove that Sal Singh was not the killer, because there was no evidence that the Sal Singh was the killer, and there was no dead body was found, and that means there's a possibility where this Annabelle is still alive. I really enjoy reading this book because every time I go deeper into this story, I feel more curious to know what will happen next. And I hardly suggest this book to those who love thriller/fiction books. This is a very suitable one for teenager because it doesn't contain any adult scenes. And also, this book had taught me about a real friendship. What does a real friendship means? And it also taught me about the importance of hard work, teamwork, and also it shows me that it's important for you to show love and care towards your family members. I think that's all from me and hope to see you guys later and bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuria Zahra Elisa binti Muhammad Razali daripada kelas 3 Ibnu Sina ingin meresensikan sebuah buku yang bertajuk Lukisan Tarbiyah 3. Buku ini merupakan hasil karya seorang pelukis komik yang bergeaktif dalam menyebarkan dakwah di media sosial. Nama pena atau nama yang kerap digunakan beliau ialah Abiban. Beliau sangat berbakat dalam menghasilkan karya lukisan. Dengan bakat yang ada, beliau telah memanfaatkannya dengan menghasilkan beberapa lagi buku komik lain yang turut bermanfaat dan sesuai untuk dibaca pada semua peringkat umur. Buku ini juga diterbitkan di bawah syarikat Sentak Press Sedia Berhad yang juga turut dikenali ramai dengan terbitan buku yang bermanfaat seperti buku dakwah, ilmiah dan motivasi. Slogan bagi buku ini ialah Air Mata Terakhir. Air Mata Terakhir ini bukanlah maksud bila kita membaca buku ini kita akan merasa sedih atau menangis tersesak. Tidak dan bukan sama sekali. Melainkan jika kita terasa ataupun penyampaian yang disampaikan oleh pengkarya itu membuatkan kita terasa. Apa yang dimasukkan oleh pengkarya melalui slogan Air Mata Terakhir ini ialah bilakah kali terakhir kita mengalirkan air mata untuk Sang Maha Pencipta? Sedarkah kita bahawa selama ini kita sudah berada dalam hiburan yang terlampau banyak sehingga mata ini sudah lama tidak mengalirkan air mata untuk Sang Maha Pencipta? Jika kita pernah tersedar, apakah yang kita lakukan? Ataupun kita hanya membiarkan perkara itu berlalu sahaja? Walaupun buku ini hanyalah sebuah komik, namun ia dapat memberikan tamparan yang hebat kepada kita. Walaupun terdapat banyak kisah rekaan dalam buku ini, namun setiap kisah mempunyai nilai yang baik. Kisah yang direka, dilukis di dalam buku ini sangat berkait rapat dalam kehidupan seharian kita. Terutamanya pada masa kini, dunia kita yang kian tenat dengan isu LGBT, pornografi, seks yang kian berluasa tanpa sekatan dan sebagainya. Saya faham mungkin ada setengah di antara kita yang mempunyai satu mentaliti yang salah, iaitu di mana menganggap bahawa komik adalah sebuah bahan bacaan yang sia-sia ataupun tidak bermanfaat. Namun pada masa kini tidak semua pelukis komik akan menghasilkan bahan bacaan yang sia-sia. Ada setengah mereka menggunakan bakat yang mereka ada untuk membantu orang lain. Selain daripada lukisan Tarbiyah 3, buku lukisan Tarbiyah 1, 2 dan 4 juga telah diterbitkan dan mempunyai nilai positif. Kesimpulannya, setiap buku pasti mempunyai nilai yang baik jika kita pandai memilih. Para pengkarya juga turut bertukus lumus untuk menghasilkan sebuah bahan bacaan demi memuaskan hati para pembaca. Dan kita pula sebagai para pembaca perlu menyokong setiap hasil karya mereka. Di kesempatan ini saya ingin mengajak anda semua untuk membaca buku ini, buku lukisan Tarbiyah 3, terutamanya peminat komik di luar sana. Saya juga mengesyorkan buku ini kepada anak kecil yang meningkat dewasa ataupun remaja. Kerana bagi saya mereka terlampau kecil untuk memahami atau membaca sebuah teks ataupun sebuah bahan bacaan yang terlalu panjang dan kompleks, kerana perkara itu akan mengakibatkan mereka hilang minat untuk membaca. Sebab kata patah meletup buluh biarlah dari debunya. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum and hai. Nama saya Nur Syabila binti Muhammad Fairuz. Hari ini saya nak share kenapa kita semua perlu membaca. First, membaca ni dapat menajamkan lagi daya fikiran dan daya ingatan kita. And membaca ni juga dikenali sebagai proses sharpen the soul. Lagi banyak kita baca, lagi tajam daya ingatan kita untuk mengingat sebuah subjek atau topik yang telah kita pelajari. Membaca juga dapat memotivasikan diri kita untuk berjaya. Contohnya, kalau kita baca kisah kejayaan seseorang tu untuk berjaya, kita akan terinspirasi dengan dia. Lepas tu kita tahulah betapa susahnya untuk berjaya kan.
Okay, so inilah sebab untuk kita kenapa perlu kita membaca. Hai, nama saya Safina Jomkisari. Saya daripada kelas yang beta. Saya akan menceritakan mengapa kita mesti membaca. Yang pertama, membaca dapat mengurangkan tekanan. Apabila anda membaca, anda akan merasa tenang dan rasa terbuai dalam latar penciptaan yang hebat dalam buku yang anda baca. Yang kedua, membaca juga dapat menambahkan pengetahuan. Semua yang anda baca akan tersimpan sebagai ilmu pengetahuan yang berharga dalam minda anda, dan siapa tahu mungkin pengetahuan tersebut akan berguna kepada anda pada masa yang akan datang. Di samping itu, hasil penyelesaian yang lebih baik juga merupakan salah satu sebab mengapa kita mesti membaca. Pendedahan kepada hasil penyelesaian yang bagus akan memberi kesan kepada gaya penyelesaian seseorang. Secara tidak sedar, ianya akan membantu dalam hasil penyelesaian kita sendiri. Akhir sekali, meningkatkan daya ingatan dan fokus. Apabila kita membaca, semua yang kita baca tu kita akan fokus terhadap buku tu, dan semua daya ingatan kita akan tertumpu pada buku tersebut. Terima kasih dan selamat membaca semua. Hi guys, my name is Siti Musliha binti Ramli from 5 Alpha. Today, I want to talk about why we need to read a book. Reading is important because it develops our thoughts, gives us endless knowledge and lessons while keeping our minds active. Books can hold and keep all kind of information, stories, thought, and feeling unlike anything else in this world. Furthermore, reading improves your skill conversational because reading increases your vocabulary and your knowledge of how to correctly use new words. Reading helps you clearly articulate what you want to say about, and then the knowledge you gain from reading also give you lots to talk about with others. That's all. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syaratus Neda binti Saiful. Hari ini saya akan menceritakan kenapa penting membaca buku. Membaca membolehkan individu mengetahui dan mengenali perkara-perkara yang berlaku di dunia ini. As-Samad Said pernah berkata, membaca diibaratkan kunci kepada gedung ilmu. Membaca merupakan jambatan ilmu. Dengan kita membaca, kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Semakin banyak yang kita baca dan pelajari, semakin tinggilah ilmu pengetahuan yang berada di diri kita sendiri. Bangsa yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi adalah bangsa yang dihormati dan disanjungi oleh orang ramai. 90% orang yang ingin membaca mampu untuk menguasai ilmu akademik, dan 50% mengakui bahawa pelajar dapat menjawab semua soalan peperiksaan. Maka ini tidak dinafikan bahawa amalan membaca merupakan resepi terbaik untuk kita berjaya dalam bidang yang kita inginkan. Terima kasih dan mari membaca.